من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا منجى من الله إلا إليه. أما بعد. أيها المؤمنون اتقوا الله usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang penuh barakah ni. Allah izinkan kita lagi sekali untuk duduk dalam suasana ketaatan. Allah pilih kita untuk duduk dalam raudhah min riyadhil jannah, taman-taman syurga. Majlis ilmu ini dinisbahkan dengan taman syurga. Satu-satunya amalan yang Nabi SAW nisbahkan dengan taman syurga, itulah datang majlis ilmu. Dan satu-satunya amalan di dunia yang kita lakukan amalan tersebut, kita ada dah dalam syurga. Ibaratnya begitu. Apa dia? Itulah duduk dalam majlis ilmu. Raudhah min riyadhil jannah, dalam taman syurga. Taman tu dalam, kalau laman syurga dua. Jadi kita niatkan mudah-mudahan istiqamah kita ni, Allah pilih kita, mudah-mudahan Allah pertemukan kita kembali di syurganya, syurga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, insya-Allah pada malam yang penuh barakah ni kita meneruskan kajian ilmu kita insya-Allah dalam perbahasan syarah hakikat kehidupan, yakni kita membincangkan kehidupan dalam sudut pandang mengikut uslub, ikut kaedah sifat wajib bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan ini mesti dibahaskan, mesti dibincangkan, mesti disyarahkan, mesti dikupas. Kerana pada kehidupan itu jemaah sekalian ada padanya Nabi kata apa? Fitnah mahya, ini fitnah kehidupan. Dan Allah Subhanahu taala pun menyatakan bahawa kehidupan itu adalah ujian. Pada ujian, dalam ujian itu pula ada fitnah, yakni cobaan. Hidup kita ini nisbah kepada sepanjang hidup. Allah bagi nyawa hidup kita 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun insya-Allah. Bahkan umur umat Nabi Muhammad SAW, kata Nabi SAW mahfuz hadis antara 60 hingga 70. Kalau lebih itu alhamdulillah ala kulli hal, syukur. Jadi sepanjang hidup itu ujian. Ujian ni jangan salah faham. Jangan ingat yang buruk dia ujian. Dalam suratul Anbiya ayat 35. Surah Al-Anbiya ayat 35. Allah berfirman, kullu nafsin za'iqatul maut. Sesungguhnya setiap yang bernyawa pasti akan mati. Pasti kita akan mati. Wala nabluukum bisyarri wal khair fitnah. Bahwasanya Allah SWT akan menguji kita jemaah sekalian. Allah akan menguji kita bisyarri wal khair fitnah. Dengan bisyarri, dengan keburukan dan kebaikan. Nampak? Jadi kalau kita hari ini, sebab tu kita syarah kehidupan, akhirnya kita faham kehidupan itu dari sudut pandang yang mengikut uslub, mengikut kaedah. Sebab kalau dibiarkan kehidupan dibincangkan dengan terbuka, tanpa ada batas, tanpa ada had, maka dalam kehidupan itulah akan membawa kepada fikrah atau pemikiran-pemikiran yang boleh merosakkan kembali nilai agama. Dan kerana pada kehidupan itu jika tidak difahami dengan mengikut kaedah yang sebenar, maka terjadilah orang membelakangkan agama, membuang agama. Buang kehidupan tak ada, orang tak berani nak buang kehidupan. Buang agama dia berani. Tapi bila dia buang agama,
maka dia akan habiskan kehidupannya. Dia putus asa, dia bunuh diri. Jadi besar ni fitnah hidup ni, sehingga kan Nabi SAW ajar kita minta doa sebelum bagi salam tu, na'udzubi jahannam wa azabil qabr wa fitnatil mahya. Fitnah mahya tu cobaan tu lah. Bisyarri wal khair fitnah. Cobaan Allah bagi buruk dan baik sebagai cobaan. Bila cobaan ni, kita dah mengaji agama, kita ada agama, kita ada akidah, kita dah beriman pada Allah, maka Allah akan cuba kita, Allah akan uji kita dengan baik dan buruk. Nak tengok kita boleh balik tidak kepada Allah. Wa ilaina turja'un, Allah kata. Boleh balik tak kepada Allah Ta'ala? Kadang-kadang orang kalau buruk, ujian kesusahan, dia sabar, boleh datang solat, boleh doa, tapi dia terkandas bila diuji dengan senang. Senang pun ujian. Kadang-kadang kita duk sabarkan orang, sabarlah ujian ni susah nak sabar nak. Tapi jarang orang nak kata bila senang tu pun sabar nak. Sabar dengan nikmat. Jadi jangan guna pada perkara maksiat, kena sabar. Kadang-kadang bila ada nikmat, dia ingat dia boleh buat apa yang dia nak. Dia ada duit, dia boleh beli apa yang dia suka. Jangan. Sebab ini dunia Allah punya. Tak ada istilah suka-suka, buat suka-suka. I dah minat benda ni, I tak boleh. I tak boleh lah kau nampak benda ni. Dia ikut dia suka. Itu ujian. Bukan buat ikut kita suka, lalu buat suka-suka. Ini dunia Allah punya, buat ikut apa yang Allah suka. Macam mana tahu Allah suka? Ikut apa yang Nabi kata. Sama seiring kan nanti. Sebab tu kita bawa uslub yang kaedah perbincangan ikut sifat wajib bagi Nabi SAW. Dan kita dah masuk pun pada usul yang keempat. Dia ada 4 usul, 4 kaedah. Siddiq, amanah, fatanah, tabligh. Biasa kalau dengar perbincangan akhlak, yang ni sifat ataupun sifat nubuat, yang ni kenabian. Yang wajib bagi Nabi SAW, dia akan susunan dia, siddiq, amanah, tabligh. Fatanah, tabligh. Tabligh dulu, fatanah. SATF. Tapi kalau kita bawa dalam perbahasan, ada kaedah dalam membincangkan dia, yang mana telah ditahqiqkan. Susunan sifat wajib bagi Nabi SAW ini termasuk dalam perbincangan akidah jemaah sekalian. Menjadi satu perbincangan yang wajib bagi setiap mukallaf. Tunjang kepada perbincangan akidah itu tauhid tentang Allah. Dan juga dalam perbincangan akidah ada perbincangan tentang an-nubuwah, tentang Nabi. Jadi menghayati sifat wajib bagi Nabi SAW, beriman dengannya adalah kewajipan bagi setiap mukallaf. Itu satu. Lalu kita nak bawa sifat wajib bagi Nabi SAW ini, memandangkan kita nak jadikan Nabi qudwatun hasanah. Macam mana nak jadikan Nabi sebagai panduan hidup kita, sebagai ikutan sepanjang hayat kita. Bukan sepanjang zaman saja, sepanjang hayat. Sepanjang hayat. Maka caranya, jadikan sifat wajib bagi Nabi SAW yang kita dah belajar dalam akidah itu, jadikan sebagai teras ataupun kerangka ataupun kaedah nak syarah kehidupan. Sebab hidup ni nanti orang macam tadi lah, dia salah faham. Salah faham tentang ujian. Dia kata susah tu ujian, senang bukan. Jadi bila kita letakkan balik perbincangan mengikut yang pertama nak dibincang dalam hidup ni apa? Adalah kebenaran. Barulah kita susun balik hidup ni. Nabi SAW, Allah perjalankan Nabi ketika umur Nabi 40 tahun. Nampak? Maksud kata apa? Kalau ikut umur 40. Orang kata life begin at 40. Orang kata. Kalau ikutkan Nabi ni dah banyak pengalaman. Nabi dah jadi champion dah. Umur Nabi 25 tahun. Nabi dah berjaya mengahwini Sayyidatina Khadijah radhiyallahu kubra. Umur 12 tahun Nabi dah berdagang ke Syam. Umur 12 tahun, darjah 6. Dan Nabi dah dapat title lah. Gelaran yang paling tinggi atas gelaran ke atas muka bumi ni adalah gelaran apa? Yang dipercayai. Yang dok kita dapat gelaran-gelaran depan. Yang mana yang didapat gelaran darjah kebesaran tu adalah tanda dia dipercayai. Oleh siapa? Oleh Sultan lah. Sultan percaya dah, kuat lah dia. Lebih tinggi dalam sistem hierarki masyarakat. Kalau pemimpin nombor 1 dah percaya kat dia ni, hebatlah. Hebatlah. Dan masyarakat turut mempercayai lah.
Tinggal lagi jangan khianatilah gelaran itu. Memang gelaran itu adalah tanda kepercayaan. Dan tak ada lagi manusia berjaya atau berani memakai gelaran yang dipercayai. Try tuan-tuan. Tak ada berani lagi. Nabi je pakai. Allah gelarkan Nabi. Allah gerakkan orang Arab Quraisy menggelarkan Nabi Al-Amin. Macam gelaran Al-Hafiz, Al-Mukri. Kan? Jadi Al-Amin ni tinggi. Memang tengok Nabi percaya. Bila percaya tu pengalaman Nabi tu dah solid. Start Nabi berniaga umur 25 tahun, 12 tahun dah start, 25 tahun boleh meminang Sayyidatina Khadijah Al-Kubra ni seorang bangsawan yang besar, banyak hartanya. Memang golongan Arab Quraisy ni, Sayyidatina Khadijah Al-Kubra ni memang orang terkenal. Bahasa mudahnya kita nak nama orang golongan bangsa-bangsa sultan ni. Apa barang kita ada? Tengok Nabi berjaya buat antara 20 ekor unta ikut riwayat. 20 ekor unta, seekor unta sekarang berapa jemaah sekalian? 6,000, 7,000 kurang lebih lah. Kalau 20, 100,000 lebih. Jadi nak ringkaskan cerita, kalau ikut pengalaman Nabi, by 40, Nabi dah very successful person. Well known. Berniaga. Tak pernah rugi. Nabi berniaga. 100% pula tu untung. Start umur 25 tu dah chief. Rekod dah. Break the record. Itu yang Sayyidatina Khadijah Al-Kubra pelik. Siapa yang boleh buat untung 100% ni? Tak nak lagi. Start tu untung sampai umur 40. Berapa banyak harta Nabi? Tu kadang-kadang ingat Nabi susah. Bukan Nabi susah yang kita sangka. Memang Nabi diperjalankan dari awal dengan hidup susah. Tapi Allah letakkan Nabi pada kedudukan yang tersendiri. Prestige. Nak ceritanya, by age 40, datang kebenaran, semua pengalaman Nabi dulu tu, Nabi tak bawa pun cerita. Aku dulu, Nabi tak cerita. Aku dulu. Nabi cerita apa? Qala Allah. Apa kata Allah? Wahyu yuha. Jadi makna kata kehidupan itu yang Arab Quraisy dok marah. Apa hal berubah cakap ni? Dia ni bukan macam ni dulu ni, gila kan maknya. Tu nama dapat gelaran Majnun tu. Walah dia yang terkenal ni, apa hal dia cakap macam ni? Macam kita lah hari ni kan jemaah sekalian kan. Saya tadi pun tengah, yelah kita ambil bahan-bahan tengok medsos ni nak jadi bahan ceramah ni. Banyak pula lalu orang Melayu kita, alhamdulillah kita sukalah tengok yang orang kita berjaya kan. Ada ciri hati yang rosak ni, susah tengok orang senang. Senang tengok orang susah, hati-hati. Kalau dia senang tengok orang susah, something wrong somewhere hati tu. Tapi kalau senang tengok senang tengok orang senang ni, okey lah. Kita senang tu kan sebab harta dia tu, kita harap dia menjadi seorang yang contribute kepada agama yang sepenuh-penuhnya. Tapi cara dia cakap ni mas lihat. Nak kata mengecewakan tu boleh lah. Setakat hari ni saya tengok bila orang interview, what are you doing for living? So tengok tuan-tuan. Pergilah tengok. Nanti kalau orang interview tuan-tuan, nanti mana yang mengaji, mana tahu orang sekap jarang sekejap lagi. Dia pakai kereta jenis melaut kan. Pakai Ferrari, Bugatti Veyron lah, Bentley lah, apalah. Orang tak boleh tanya tak apa buat pada living? First mulut keluar apa? Inilah yang Nabi buat. Nabi bila dulu Nabi sangat successful. First mulut katanya, ini milik Allah semua. Haza, macam mana Nabi Sulaiman AS jawab, haza min fadlir Rabbi. Kau senang nak jawab. Dia akan nampak diri dia, usaha dia. Walhal, apa yang aku usahakan ni, memang syariat mata kita nampak kita tunggal langgang kerja siang malam pagi petang ni mas sekalian. Kita tak nafikan lah, betul lah tu. Tapi berapa orang buat tak dapat. Kalau nak kata kerja keras, orang kat Batu kerja keras. Nak kata kerja kuat, ramai lagi kerja kuat. Nampak? Nak kata kerja cerdik, ada juga orang cerdik bertingkat-tingkat, profesor kadang-kadang. Tapi dia dapat lebih. Sebab apa? Allah lebihkan dia. Bukan nak cerita apa yang dia buat. Memanglah kita pun kadang blank. Blank kita nak jawab, nak bagi satu ayat yang macam itu. Dan SOP dah dijawab. Nabi Sulaiman, kalau nak dibandingkan harta dalam hamba-hamba Allah ni, yang betul-betul Allah zahirkan kerajaan,
Itu Nabi Sulaiman AS. Memang kaya raya, tuan. Istana tak usah cakap, sampai Ratu Balqis boleh tercengang dengan kehebatan Nabi Sulaiman AS. Sehingga memuji kehebatan. Lalu Nabi Sulaiman AS menjawab dalam surah An-Naml ayat 40. Dirakamkan kata-kata Nabi Sulaiman. Haza min fadli Rabbi linabluwani. Ini harta semua ni kurniaan Allah untuk menguji aku. Nampak? Skema jawapan. Ni mana dapat ni? Ini semua ujian untuk saya. Orang interview kan. Dia bukan senang kita nak pakai kita mahal-mahal, betul lah. Orang interview biar orang nampak. Ini ujian ni. Ya ujian. Tapi nak jumpa skrip tu Allah. Agak-agak saya doa, agak-agak lah kenalah juga orang interview. Orang kita lah. Tapi dekat Timur Tengah ada. Satu tu dia interview seorang. Dia interview pun dia tu imam. Bahkan Bentley. Dia buat medsos ni daripada barat. Orang kita ikut kat sini. Tapi dia interview sana. Sana jumpa tapi tak ramai juga. Yang saya setakat saya tertengok seorang. Dia tu imam di satu tempat. Dia tanya apa buat pada living. Dia kata turun. Dia tunjuk. Dia buka bonet. Dia tunjuk sejadah. Pray. Taat dengan Allah. Itu jawab. Good. Dia balik awal dia. Alamak, mati akal aku interview dia ni. Betul lah. Ini semua kurniaan Allah. Haza min fadli Rabbi. Jangan kita ikut skip jawapan Korun. Korun pun Allah rakamkan dalam Quran. Korun sepupu Nabi Musa AS. Ngending dengan Nabi Musa. Bagilah katanya. Sepupu kan. Bagilah formula tu. Formula bancuk emas. Jangan main-main cuma sekalian. Sebab itulah si Korun tu dia punya harta dia terlajak banyak. Kita kena gali dia bancuk dia macam teh tarik dia bancuk. Pom jadi emas. Itu dengan sebanyak-banyak harta dia bawa keluar tu. Bila orang tanya dia macam mana jadi hebat ni? Sebab kebijaksanaan aku lah. Dia tak nak bagi tahu the truth. Tak nak bagi tahu yang benar. Kerana benar tu pahit. Nama kita hilang. Zahir nama Allah. Pahit nak cakap ini Allah bagi. Malu kan maknya. Kan biasa kan kalau orang bagi kan kita rasa malu kan. Ni kita siapa? Alah malu nak cakap. Orang bagi. Kalau dia cakap ni mana dah bagi tu? Allah bagi. Gamaknya hati tu rasa macam Allah malu lah sebab Allah bagi gamak. Mudah-mudahan dimasukkan Allah bagi kekuatan untuk kita sebut Allah bagi. Oh, akhir zaman ni bukan calang-calang. Dan almarhum Muhammad Ali dah buat dah benda ni. Dia berjaya untuk reveal. Walaupun dia di tumpuan dunia, ketika dia interview dan dia bagi tahu dia ready to meet God. Dia promote Allah. Wa rabbaka fakabbir, tugas kita cuma taksis, pengkhususan. Tugas sebagai manusia kita Allah jadikan ke atas muka bumi ini adalah untuk wa rabbaka fakabbir, membesarkan Allah. Ya ini untuk kita promote ciptaan yang selain daripada malaikat dan jin, tasbih. Subhanallah. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh. Seluruh kejadian di langit, 7 petala langit, 7 petala bumi. Kerjanya tasbih. Buat Allah jamin rezeki. Malaikat dalam suratul Baqarah ayat 30. Qalu ataj'alu fiha may yusidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdik. Tak cukupkah kami tasbih tahmid? Naik sikit darjat malaikat. Dan waktu itu iblis pun ada sekali, waktu itu belum jadi puak militan kiri. Depa satu grup. Tasbih tahmid, alhamdulillah. Tiba tangan manusia yang menyebabkan boleh jadi kedudukan carta tertinggi mengatasi semua ciptaan yang lain. Di manakah kedudukan manusia ini sehingga diangkat tinggi oleh Allah? Ya ayyuhal mudassir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Ini tugas manusia yang menjadi khalifatul fir'aun. Tasbih, tahmid, takbir. Bil makna ta'zim, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan kejadian. Itu tugas manusia yang malaikat tak boleh buat, binatang lain tak boleh buat, kerana mereka tidak diberikan kelebihan untuk berkata-kata, mereka tidak diberikan kelebihan untuk merasai sifat kekuasaannya.
Inilah Allah sebut yang pertama bila kehidupan ni sedih. Sampai tu saya buat murajaah sikit mas sekalian, baru kita nampak kesinambungan dia sebelum kita masuk yang keempat ni. Uslub yang terakhir. Kaedah kehidupan. Pertama, telling the truth, bagi tahu yang benar. Dinul haq. Inilah bila Nabi bagi tahu yang benar, dipulaukan mas sekalian Nabi. Ketika Nabi bagi tahu yang benar bahawa dunia ini milik Allah. Dunia ini milik Allah, maka di situlah orang argue, orang question, orang query. Milik Allah, aku yang berusaha siang malam. Mana Allah? Katakan, siapa Allah? Bagi tu. Itu datang suratul Ikhlas. Arab Quraisy cakap kat Nabi begitu mas sekalian. Nah, baik. Dan ini adalah suratul Baqarah ayat 42. Allah bagi reminder. Wala talbisul haqqa bil batil wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan kamu campur adukkan hak dan batil. Jangan campur adukkan dosa pahala, kejap dosa, kejap pahala, ataupun campurkan dalam keadaan kita horor tak jelas. Dan campurkan dunia akhirat dalam keadaan tak jelas. Ini perbincangan yang besar, tapi nak tekankan ayat ujungnya. Wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan kamu sembunyikan kebenaran setelah kamu mengetahuinya. Jadi berat ni mas sekalian, ketika susah kita boleh kata tentang Allah, Allahnya akan tolong saya. Tapi ketika senang, belum tentu kita boleh angkat nama Allah. Dan ketika itu sebab yang perik jerihnya kita. Dan di sinilah tugas. Sebab itu susah nak sabar ketika susah. Susah dah. Tapi lebih susah nak syukur ketika senang. Ketika itulah Allah katakan qalilam ma tashkurun. Sedikit hamba-Ku yang bersyukur. Bila sudah benar, amanah. Amanah bil makna membawa kepada seluruh nikmat tadi yang benar kepada kesuruhan dan larangan, ketaatan. Itulah amanah perbincangan ni. Yakni amanah tadi kita pun nak bawa bila membesarkan Allah. Lalu apa kaedah membesarkan Allah? Turuti perintah Allah. Kalau Allah panggil datang, no question, no objection. Sepatutnya. Isra' wal Mi'raj dan mengajarkan kita bahawa kalau tidak Nabi SAW yang minta dengan ihsan Allah. Daripada 50 waktu tu, kalau tidak sekarang kita tak ada kerja lain melainkan hanya solat. Wallahi maskan, kiralah kalau minimum satu rakaat, satu solat, 2 rakaat. Satu waktu solat. So kita ada 100 rakaat mas sekalian. Bayangkan 100 rakaat, 50 waktu bahagi dengan 24 jam. Tuan-tuan tolak tidur ni, setiap setengah jam masuk waktu solat. Kalau tolak tidur ni mas sekalian, 15 minit waktu untuk tolak. Ya Rab, yang 5 waktu ni pun, ya Allah, dah nak maghrib dah. Walaupun maghrib lewat pun, ya Allah dah nak maghrib dah. Rasa macam terkejar-kejar juga rasanya kan. Itu belum maghrib pukul 7 lagi mas sekalian. Ya Allah, lagi tak cukup tanah itu buat. Siapa yang hidup terikat dengan waktu solat, dia tahu apa reti kehidupan. Sibuk ya amat mas sekalian. Sibuk nak tunggu waktu solat. Itulah kesibukan yang sebenar. In between, buatlah benda-benda lain. In between. Jangan langgar benda yang wajib itu. In between. Itu betul. Sementara menunggu waktu solat, aku bekerja di sekian. Tak kisahlah, kerja lah. Allah kata apa? Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kamu lupakan bahagian kamu keperluan. Okey, silakan. Tapi jangan sampai kamu dilalaikan. Wala tulhikum amwalukum wa auladukum an zikrillah. Jangan sampai kamu dilalaikan dengan harta, dengan anak. Lalai dengan apa? Kita balik kepada syiar yang pertama, imaduddin, as-salah. Itu amanah yang Allah berikan kepada manusia. Direct daripada Allah. Tidak melalui perantara Jibril alaihissalam. Dan solat itu amat berat. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Solat ni berat mas sekalian. Sebab tu tak semudah itu untuk kita ajak orang solat. Tak semudah itu mas sekalian. Kerana ia amat berat. Kerana padanya amanah yang cukup besar. Kerana itu ada kalimah Allahu Akbar. Nampak kaitan tentang takbir tadi.
Allah tak bagi solat dekat makhluk lain. Allah bagi solat dekat manusia. Kerana padanya itu syariat membesarkan Allah. Itu ada pada solat. Lalu selepas solat, terjemahkan pula pada kehidupan. Itu cara dia semua sekalian. Tapi bila kita amanah jaga dan seluruh suruhan dan larangan ialah amanah ni, maka di situlah Allah akan berikan hikmah fatanah nombor 3. Hidup ni jemaah sekalian, kalau tiada kebijaksanaan, maka tiada kehidupan. Bijaksana ni apa? Bila kita tidak mampu menterjemahkan seluruh suruhan dan larangan dengan kehidupan yang hakiki, iaitu akhirat. Nabi kata apa? Al-Qayyis mandana nafsah amila lima ba'dal maut. Kita datang solat, buat hukum halal haram ni untuk apa? Sebab nanti kita akan dibangkitkan dan akan dipersoalkan. Tu je. Kadang-kadang orang rasa malas, dia tahu hukum makam, tapi kadang dia ada mujahadah kan, kerja ya kerja tak. Tapi bila dia Allah bagi dia bijaksana, ini nombor 3 fatanah. Dan inilah 2 elemen yang penting ketika Nabi diisrakan. Allah hantar Jibril AS bedah dada Nabi masuk 2 perkara, ilmu dan hikmah. Yuktil hikmata mayasya. Al-Baqarah 269. Bila hikmah jemaah sekalian, kita datang semangat lagi. Iaitu kita boleh buat suruhan Allah, meninggalkan yang haram, melakukan yang wajib, memperkasakan yang wajib, memperbanyakkan yang sunat, menjauhi yang haram. Yang makruh dan yang menjauhi teruslah yang haram. Yang makruh yang Allah benci kan, kita jauhkan. Dan kita berusaha untuk menidakkan. Jangan sesekali yang haram ni no kompromi lah. Kalau terjebak juga, wasari'u ila maghfirah. Cepat-cepatlah kembali kepada Allah. Maka bila kita nak buat hukum makam, kadang-kadang sebagai contoh lah. Ini bercerita tentang rumah tangga sekejap. Kadang-kadang isteri kan, dia dah faham dah. Kerja seorang isteri ni taat suami. Kadang-kadang kena buat konten tu. Ini pun tengok mesah juga. Buat konten kat TV saya tengok. Isteri dia ada 3 paku balik rumah. Suami dia duduk tepi pasang ceramah Ustaz Zaidrus. Barang siapa isi yang menderhakai suaminya, dia bagi suami isteri dia dengar. Allah macam payah nak suruh isteri tu taat. Tapi sungguh jemaah sekalian, sangat susah untuk taat. Kerana Nabi kata kebanyakan wanita berada di dalam neraka kerana kegagalan taat. Bukan sebab wanita ramai. Jangan salah faham. Bukan sebab bilangan wanita tu ramai ke neraka. Tapi kerana ramai yang tidak taat dengan suaminya. Tidak taat. Susah ni, istilah susah ni bukan susah yang berpeluh-peluh tu. Susah ni sebab senang sangat. Tangkap belut. Senang ke susah ni mas sekalian? Susah dah. Sebab apa? Senang sangat lepas. Tu maksud susah. Sebab isteri ni kahwin dengan dia suka. Tapi bila dah suka ni kadang-kadang buat suka-suka. Ni cerita dengan isteri dengan suami pula. Belum cerita lelaki, anak lelaki yang sebagai suami buat mudah-mudah dengan taat dengan mak ayah pula. Ada kat situ. Tapi nak bagi tahu pendek cerita. Dah tahu dah taat ni Allah kata jangan buat. Tapi sebab dia tak cerdik, dia tak nampak kehidupan akhirat tu. Dia lawan je masalah. Dia lawan. Abang je lah masuk syurga. Tak apa, saya neraka lah. Allahu Akbar. Dia ingat neraka tu Grand Continental kan mak. Awak duduk dalam kereta, tutup tingkap kedap. Jalan tengah panas, tengah hari tutup tingkap, rumah lumpur panas. Ini kan pula neraka tuan-tuan. Kedap ditutup rapat. Allah Akbar. Apinya 70 kali ganda lebih panas pada api dunia. Oh ya Allah. Tapi kerana hilang kecerdikan. Cerdik ni adalah kita mampu beramal, kemudian kita nampak masa depan kita. Kadang orang beramal, kadang dia macam, taklah Ustaz, tahulah. Saya ni tahu apa ada. Amal je lah yang boleh. Amal je lah yang boleh. Allahu Akbar. Dan nak pula kita Allah pilih datang masjid ni sekalian, berbanggalah, bergembiralah. Saya nak bagi satu gambaran gembira lah. Sebagaimana Allah memberi kabaran gembira pada orang beriman. Surah Al-Baqarah ayat 25. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Kabarkan berita gembira bagi orang beriman dan beramal saleh. Orang datang masjid memang orang beriman. Siapa kata? Allah kata, Nabi kata.
Dan Nabi bagi special, khas kepada orang yang datang masjid ulang alik ni, jangan kamu bersangka-sangka dengan dia. Kalau dia boleh datang masjid 5 waktu datang ulang alik, ketahuilah dia orang beriman. Nak cakap apa? Besar datang masjid, tapi kadang sayang tuan-tuan datang masjid diistilahkan dah tak ada apa. Allahu Akbar, ni fitnah zaman ni. Fitnah zaman. Dah tak ada kerja ke katanya? Try tuan-tuan, mana-mana ada kerja tu try ambil cuti ke. Tengok. 5 waktu try datang. Kawan pun tanya, kau dah tak ada kerja? Ya Rob, aku datang solat kau kata tak ada kerja? Memang kau ni memang nak dikerjakan. Macam rendah menor datang masjid ni. Kita kena angkat kedaulatan dia besar, langkah antara langkah kaki yang hanya Allah berkati, melangkah kaki ke rumah dia. Dan tempat yang Allah berkati dan perkara yang baik. Tapi nombor satu apa? Rumah Allah. Tak ada langkah yang Allah ridha. Jadi boleh langkah kaki ke rumah Allah, bergembiralah. Tapi itulah kadang-kadang mas sekalian, itulah dunia tadi kan. Dia akan buat kita macam tidak fokus. Jadi yang ketiga ni fatah. Dan yang keempat, ni yang keempat masuk ni, tabligh. Ini yang usul yang keempat dan perbahasan akhir dalam hakikat kehidupan. Lepas ni habis, dan malam ni tak habis lagi lah tabligh ni. Kita akan sambung nanti insyaAllah. Lepas ni kita akan masuk perbincangan baru dalam mengkhususkan pula pada perbincangan siddiq yang dinamakan lisanul haq. Kalam-kalam kebenaran. Kata-kata kita ni macam mana nak bercakap dalam kehidupan ni yang kita nak jaga. Sebab Nabi kata orang yang beriman ini percaya pada hari akhirat dan beriman pada Allah, falyakul khairan aw liyasmut. Berkata baik atau diam. Orang yang beriman pada hari akhirat dan beriman kepada Allah, dia tak akan semudah-mudah nak cakap. Kerana kata-katanya itu adalah mileage meter reading. Keluar je cakap dosa pahala. Dosa pahala. Allah. Jadi nak bercakap ni kita diam. Sebab tu Allah bagi akal. Isyarat otak dia akal lah, isyarat. Walhal tidak duduk hanya di sini, dia berada awalnya di sini. Tapi mulut di tengah. Tengok. Sebelum nak bercakap fikir. Fikir rasa. Gitu. Dia rasa. Dan baru bercakap. Dan isyarat kepada orang beriman tu, muslim itu adalah al-muslimu man salima muslimu min lisani wa yadi. Orang muslim yang sebenarnya, orang yang duduk dengan dia tu, orang boleh selamat daripada mulut dia dan selamat daripada perbuatan dia. Itu orang muslim. Baik. Maka masuk dalam bidang tabligh ni jemaah sekalian adalah bila dah bijaksana, maka yang nak diletakkan pada penghujung pada perbincangan kehidupan ni adalah keseimbangan wasata ataupun istiqamah. Tabligh kita membincangkan perbahasan istiqamah ataupun menyampaikan itu mesti adalah setelah kita istiqamah. Isyak dah. Belum. Okey. Seminit kita. Okey. Baik. Maka dalam perbincangan tabligh ni keseimbangan merujuk pada perbincangan yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis Nabi daripada Abu Amr. Ada yang mengatakan dari Abu Amrah Sufyan bin Abdullah As-Saqafi radhiyallahu anhu. Aku berkata, okey baik, itu bagi lalu azan.
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب زد وعتتم والصلاة القائمة آت سيدنا محمد وسلم ببعث مقام محمود إنك لا تخلف الميعاد. اللهم صل على سيدنا Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sudah jemaah yang muliakan Allah SWT. Khair. Kita sambung sikit sebelum kita buat kesimpulan. Dalam bab tabligh ini kita merujuk pada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tabligh ni menyampaikan, tapi kita merujuk kepada perbincangan istiqamah. Bila sudah sidik, amanah, fatonah, tiga ni digabungkan. Apa next dalam hidup yang kita kena buat? Summastaqim, istiqamah, tabligh. Bila kita istiqamah, baru kita boleh deliver. Kalau kejap A, kejap B, kejap Y, kejap macam mana nak deliver? Itu maksud. Nak bermanfaat. Baik. Daripada Abu Amr Sufyan Abdullah As-Saqafi radhiyallahu anhu berkata, aku berkata, ya Rasulullah, kulli fil Islam. Katakanlah kepadaku dalam Islam sebuah perkataan, qaulan la as'alu anhu ahada ba'da. Satu perkataan yang mana tidak aku tanyakan kepada orang lain selain kau. Sahabat Nabi Abu Amr Sufyan bin Abdullah As-Saqafi radhiyallahu anhu jumpa Nabi, ya Rasul, boleh nasihat aku ataupun katakan satu ayat yang mana aku dengar saat ayat ni, aku tak perlu tanya dah siapa-siapa. Kiranya blanket approval ni. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qal kul amantu billah summastaqim. Maka Nabi pun jawab kepada Abu Amr Sufyan bin Abdullah As-Saqafi radhiyallahu an, katakan, Allah Nabi suruh katakan, kul amantu billah, aku beriman kepada Allah. Sebab tu iman ni kena kata, pertama iman datang dari hati, benarkan tasdiqu bil qalbi. Kemudian zahir bil lisani. Kemudian bil af'ali, dengan perbuatan. Maka katakan kul amantu billah summastaqim. Kemudian istiqamahlah dengan apa yang telah kita katakan tadi. Maka dia berbalik kepada perbahasan dari awal tadi, siddiq, amanah, fatanah, tabligh. Jemaah yang muliakan Allah Ta'ala, isyarat kepada amantu billah. Perbincangan ada panjang sikit. Sikit lagi, ada 4 minit lagi tu, sikit lagi. Nanti kita sambung pada perbincangan datang, InsyaAllah. Bulan depan Ramadan, puasa dah tak? Maknanya raya nantilah. Baik. Amantu billah ni jemaah sekalian, isyarat kepada, kalau rujuk pada perbahasan sifat 20. Sifat 20. Al-Imam Sanusi rahimahullah dalam menyusun kedudukan ataupun perbincangan sifat,
yang mengasaskan kepada bilangan tauhid formalistik dipanggil. InsyaAllah nanti ada masa nanti kita bincangkan juga. Di tangan saya ni jemaah sekalian, alhamdulillah. Ni karangan karya tuan guru saya ni, Dr. Nik Muhammad Syukri Nikwan, hafizahullah taala alaih. Sifat 20, sejarah dan kupasan pendekatan akidah. Beliau Ketua Jabatan Usuluddin Ustaz Sultan Alan Shah. Saya sedang sambung pengajian dengan beliau dalam Master Usuluddin. Saya mencari ilmu ni mas sekalian, memang cari. Kita ni memanglah tahu dah sebab 20 belajar tentang akidah, tapi Allah pertemukan yang mengkajinya tentang sejarah, bagaimana tertubuhnya, bagaimana asal usulnya, silsilahnya, adakah telah dibincangkan pada zaman salaf? Sebenarnya iya, dan very established sebenarnya. Sifat 20 ni ada sifat perbahasan yang very established, yang telah pun terbina perbahasannya sejak daripada zaman salaf lagi, iaitu Imam Abu Hanifah lagi pun. Dalam karya Fiqhul Akbar. Dalam karya Fiqhul Akbar, Al-Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi, mengatakan bahawa sifat yang pertama bagi zat Allah Ta'ala dalam nafsiyah al-wujud, ini al-wujud. Isyarat kepada al-wujud adalah dijawab oleh Imam Abu Hanifah, amantu billah. Aku beriman kepada Allah. Dan dijawab, diisyaratkan pula oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Dijawab apa? Al-wujud bil mana al-mawjud, yang ada. Jadi kalau kita gabungkan perbahasannya, aku beriman kepada Allah, hanya senya yang ada hanya Allah. Maka dalam peringkat ini jemaah sekalian, dalam peringkat tabligh ini, maka kita boleh dapat simpulkan bahawasanya pada kedudukan kemuncak hidup kita, kita beramal, hidup, buat apa saja, datang masjid, solat, sebab ada Allah. Yakin. Bukan sebab ada masa, sebab ada susah, sebab tak ada yang lain. Kerana yang ada hanya saja Allah. Lawan kepada ada tiada. Kita ni, sudah apa ni? Dua ada ke Ustaz? Lah, tetap satu ada. Kita diadakan. Malah dalam syarah peribahasa al-wujud pula, merujuk pada dalil wujudil alam ini, adanya alam ini, isyarat kepada bukan ada alam, tapi ada Allah. Kalau buta juga tak tahu mas sekalian, itu ceritanya. Contoh kita datang rumah orang, kita tengok lampu terbuka, kipas terbuka. Kita nak datang rumah kawan kita, tengok orang tak ada, lampu terbuka, kipas terbuka, datang untuk malam. Kita pun jawab, ini ada orang ni. Tengok lampu terpasang, kipas terpasang. Kita tak cakap, rumah ni ada kipas ni. Tak cakap enggak. Rumah ni ada lampu ni. Tak ada lah orang cakap begitu. Tengok lampu terpasang, kipas terpasang, menunjukkan ada orang. Maka isyarat adanya alam ni, hati kita sepatutnya meyakini dengan sebenar-benar keyakinan, yang mana jazam, putus, tidak tergantung-gantung, yang tidak lagi ada syak, tidak ada lagi zon, beranggapan, dan tidak bertaklid. Dan dia hanya meletakkan bahawasanya yang ada hanya Allah. Kalau kita letak nisbah pada alam ni ada kerana adanya Allah, yakni tidak ada sendiri, samalah juga bila tuan-tuan tengok kereta tuan-tuan, tengok motor tuan-tuan, tengok rumah tuan-tuan, patutnya isyarat ada Allah, bukan ada kita. Bukan kita yang mengadakan kereta tu. Walaupun lah, ini kata ujian tadi, Allah bagi kita sikit kederat, boleh bekerja, boleh berusaha, bila ada kereta, aku yang ada. Padahal kereta tu ada kerana iktikad kita, Allah adakan, bukan aku ada, aku adakan bukan sebab yang lain. Inilah isyarat amantu billah. Kalau itulah ada, baru kita boleh summastaqim. Jadi insyaAllah itu dalam perbincangan tabligh, kita akan sambung pada perbahasan yang akan datang. InsyaAllah jemaah sekalian, wallahu alam, mohon ampun maaf daripada saya, kekurangan, terkasa-kata, kurang bicara dalam penyampaian. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada malam yang penuh barakah ni, sehingga kita bertemu lagi pada siang akan datang insyaAllah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan tasbih kafarah dan surat Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Al insana fi khusr illa alladhina amanu wa amanu. Tawasaw bil haqq, tawasaw bis sabr. Wallahu a'lam bisawab. Takbir. Allahu akbar.